Sekarang saya jumpa yang berhormat pembahas terakhir, yang berhormat Kuala Kedah, 13 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Ketua atas peluang ini diberikan untuk saya turut membahaskan titah ucapan Seri Paduka Baginda Pertuan Agong pada pembukaan Parlimen baru ini. Tuan Ketua, kita sekarang sedang mengalami gelombang Omicron. Dan seperti yang berlaku di semua tempat lain di dunia, bermula pada bulan November lepas di Afrika Selatan, ini adalah gelombang terakhir. Omicron dikatakan sebagai, dengan izin, the last variant of concern. Maksudnya selepas ini, kita akan ke fasa endemik. Mungkin lagi seminggu atau 2 minggu saja di Malaysia. Dan telah beberapa belas negara mengisytiharkan bahawa pandemik telah berakhir. Britain, United Kingdom, Denmark, Sweden dan lain lagi. Kerana itu wajar kita melihat cabaran-cabaran yang akan kita hadapi di fasa endemik dan berakhirnya pandemik. Ada banyak cabaran, rasuah disebut oleh rakan saya tadi dan oleh Ketua Pembangkang kemarin dan cabaran-cabaran lain. Tapi saya nak memfokuskan kepada cabaran naiknya kos kehidupan, khususnya inflasi dan khususnya kepada mahalnya harga barang dan bahan makanan pada rakyat Malaysia sekarang. Dan betul kita ada cabaran ini latar belakangnya kita ada penganggur lebih daripada 694,000 orang di Malaysia sekarang. Graduan menganggur lebih daripada 200,000 orang. Itu masih sejak beberapa tahun yang lepas, masih kekal. Dan yang lebih memberitkan lagi ialah 20% M40, middle income 40. M40, golongan pertengahan 40, M40, 20% dari mereka telah turun menjadi B40. Ini figure, angka yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, iaitu lebih 580,000 orang yang dulunya M40, sekarang B40. Dan kos kehidupan memang tinggi dan sangat memberikan kepada rakyat, terutama di kala gaji masih kekal seperti sebelum ini. Apakah faktor yang menyumbangkan kepada kos kehidupan yang tinggi ini, khususnya kos bahan makanan yang tinggi? Pertamanya, kita mengimport 60% makanan. Bila kita import, turunnya ringgit, naiklah harga barang dan cukup memberitkan rakyat. Sayur 54% diimport, buah-buahan 39%, beras 30%, dan daging lembu 75%, daging kambing 89%, hasil tenusu 95% diimport. Dan ini latar belakangnya. Tetapi Tuan Dipertua, kita juga untuk menyelesaikan masalah ini, kita ada 2 aset besar. Dengan izin, 2 major assets that the nation has yang kita harus hargai. Pertamanya, kita ada rakyat kita. Dan rakyat yang menganggur tadi, 200,000 lebih graduan itu semua, yang tak graduan juga merupakan rakyat yang terbukti pernah memacu pertumbuhan yang kuat di Malaysia, dan terbukti rakyat yang berpendidikan, yang berdisiplin dan reputasinya cukup baik sebagai sebahagian daripada tenaga kerja atau workforce kita. Dan kita ada tanah subur yang luas yang masih belum digunakan di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak juga. Tapi Tuan Dipertua, ada masalah yang terkait dengan rakyat kita dan pertanian ini. Pertamanya, pemilikan tanah. Pemilikan tanah memang bermasalah. Kebanyakan daripada B40 kita, mereka tidak ada tanah yang tiada tanah yang mereka miliki. Kerana itu mereka termasuk dalam satu kitaran ganas kemiskinan. Tidak ada tanah, mereka tidak boleh mendapat beberapa bentuk pertolongan bagi orang yang ada tanah. Kerana mereka tidak ada geran tanah dan apa-apa yang boleh dirujukkan sebagai tanah untuk digunakan sebagai modal atau mendapatkan pinjaman. Jadi kerana itu mereka miskin. Miskin, tidak ada tanah, dan kerana tidak ada tanah lagi miskin. Itu kitaran yang perlu kita pecahkan. Dan juga Tuan Ketua, kesedaran bahawa pertolongan ini perlu diberikan kepada mereka tanpa mengambil kira mereka tidak ada tanah itu. Alhamdulillah, ada nampak, saya bercakap dengan wakil-wakil pegawai daerah misalnya, ada kesedaran. Tapi itu belum menyeluruh kerana tidak ada arahan khas atau dasar kerajaan yang jelas. Dan untuk itu maka saya mengesyorkan supaya diadakan satu revolusi baru, seperti dulu kita pernah ada revolusi buku hijau. Tapi kita hendaklah melakukannya dengan cara yang lebih bijak dan cara yang lebih tepat dan sesuai dengan keadaan sekarang. Dengan izin, it cannot be business as usual.
Kita kena bukan saja berfikir di luar kotak, kita juga kena melaksanakan sesuai dengan zaman sekarang bila kita ada teknologi dan kebolehan internet dan kebolehan digital. Itu kena kita gunakan. Saya tidak bersetuju dengan pencerobohan tanah kerajaan, tetapi saya perlu menyebutkan bahawa tanah kerajaan yang terbiar di banyak tempat di Malaysia, di kawasan saya di tepi-tepi laut misalnya, tanah-tanah subur kerajaan yang dimaksudkan untuk satu projek yang tak pernah dilakukan berpuluh-puluh tahun, itu perlu dipergunakan. Mungkin kerajaan boleh membuat satu dasar di mana rakyat yang tidak punya tanah ini, landless peasants dan poor ini boleh menggunakan tanah dengan satu perjanjian, dan apabila sampai masanya mereka menyerah, bila kerajaan perlu mereka menyerahkan balik tanah tadi. Kalau digunakan untuk pertanian, menanam sayur-sayuran misalnya, tanah itu tak rosak. Dan kerajaan ambil balik. Dan kalau mereka telah dapat keluar daripada perangkap kemiskinan tadi dengan penggunaan tanah itu, kita boleh, mereka perlulah dia membayar beberapa harga ataupun mereka perlu berpindah dari tanah itu. Sedangkan tanah-tanah yang baik ini dibiarkan. Itu sangat tak patut. Di kawasan saya misalnya Tuan Dipertua, saya dapat lihat di tepi laut, tanah yang sangat baik untuk diternak haiwan, misalnya kerana rumputnya, padang rumputnya dan tumbuhan-tumbuhan yang boleh dimanfaatkan oleh haiwan herbivore, haiwan-haiwan yang makan rumput dan daun, tapi tak dapat digunakan kerana akan dituduh menceroboh tanah kerajaan, sedangkan pernah digunakan secara curi-curi dan hasilnya cukup baik. Kita boleh misalnya mengadakan satu peraturan yang fleksibel, terutamanya selepas daripada pandemik ini, memudahkan kerja rakyat. Dan teknologi yang ada sekarang ini akan membuatkan segala masalah yang sebelum ini ada dapat diselesaikan. Misalnya sebelum ini masalah dalam sektor pertanian adalah pemasaran. Tapi dengan teknologi komputer dan digital yang ada sekarang ini, kita boleh mencari pelanggan dan juga menemukan pelanggan yang memerlukan sesuatu produk pertanian itu dengan pengeluar pertanian dengan baik. Itu berlaku di negara-negara lain, di India, di Korea, petani Korea misalnya. Dan di peringkat lokal juga, saya sebut lagi sekali, kawan saya dan pengundi kawasan saya yang membuka ladang beras, ladang padi organik antara yang terbaik di dunia di Belantik Kedah misalnya, Sri Lovely Organic Farm, beliau telah berjaya menggunakan teknologi digital tadi dengan baik, komputer tadi dengan baik, dan itu menolong, membantu dalam pertanian beliau. Dan nelayan di Pulau Kedah juga, mereka mencari pasaran di mana nak masarkan ikan dengan menggunakan teknologi komputer dan internet. Rakyat telah ada inisiatif tadi, maka kerajaan perlu memberikan insentif, galakkan dan juga bantuan-bantuan yang khusus pada tempat tertentu. Pemasaran yang dijalankan oleh pihak rakyat sendiri misalnya, kita ada Shopee, Lazada sebagai contoh, mereka berjalan sendiri tanpa bantuan kerajaan dan berjalan cukup baik. Saya sebutkan ini kerana pernah ada penternak itik di Kuala Kedah. Mereka sangat berjaya menternak itik, tapi apabila berlaku masalah lambakan telur itik, mereka gagal terus industri tadi. Itu boleh diatasi dengan beberapa langkah dan dasar yang baik dan dengan penggunaan teknologi yang ada sekarang. Penternak itik di kawasan saya misalnya, mereka gagal kerana telur itik yang lebih murah datang dari Thailand. Itu perlu kita kawal. Kita tak perlu rasa apologetik atau bersalah untuk mengawal kepentingan kita. Dan pada keadaan tertentu, apabila kita telah penternak kita dan juga petani kita telah berjaya boleh berdiri atas kaki mereka sendiri, berdikari, maka kita buka perlahan-lahan dengan keadaan yang sesuai pasaran kita tadi. Ini dilakukan oleh semua negara. Jepun lakukan, Thailand lakukan, semua negara lakukan. Misalnya di Perancis, kejunya lebih murah, cheese cheaper in France. Tapi di England, pengeluar keju masih boleh survive, masih boleh mengeluarkan keju dan masakkan keju. Kenapa? Apabila kita bertani, Thailand mengeluarkan sesuatu murah, kita tak dapat buat apa-apa, habis pertanian kita, habis lingkup, tak boleh bersaing. Sedangkan kita perlu ada polisi-polisi dasar-dasar
melindungi petani-petani kita yang berkesan, yang baik dan yang tidak merosakkan terus pertanian mereka dan tidak merosakkan terus pasaran. Kita kena ada kawalan yang tepat. Dan itu boleh dilakukan kalau kita ada kemahuan yang sungguh. Dan kerana ini Tuan Yang Dipertua menyangkut kepada food security ataupun security makanan kita berkait sangat dengan kestabilan negara kita dan berkait sangat dengan keselamatan negara kita. Kerana itulah maka saya mengesyorkan supaya dilihat kembali pertanian kaum marhain atau rakyat marhain ini diberikan insentif dan pertolongan dan dijadikan ianya pertanian ini sebagai satu yang menarik dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di luar bandar, di pinggir bandar dan lain-lain lagi. Dengan khususnya dengan teknologi yang canggih yang ada sekarang yang lebih akan membantu dan membuat hasilnya lebih dan memberikan minat lebih masyarakat kepada pertanian. Dan penting juga seperti yang telah disebutkan, hendaklah ditanam dan diusahakan segala variety dan juga tanaman yang berkualiti tinggi dan yang tinggi nilainya. Dan saya terpaksa menyebutkan herba-herba perubatan termasuk ketum. Kita kena fikirkan dengan serius. Kerana petani dan penganggur yang ramai tadi dan sebahagiannya mempunyai kebolehan untuk menjayakan pertanian mereka dengan baik, dengan teknologi tinggi. Kalau mereka menanam tumbuhan berkualiti tinggi tadi, memasarkannya secara peringkat internasional antarabangsa, ia akan memberikan kesan yang impak yang cukup baik pada ekonomi kita. Dan itu peringkat rakyat marhain, tapi peringkat swasta juga kerajaan hendaklah mempermudahkan semua usaha pihak swasta untuk terlibat sungguh-sungguh dalam pertanian. Kita ada contoh baik Farm Fresh. Farm Fresh akan disenaraikan di bursa saham pada bulan depan. Dan Farm Fresh jenama ini ialah pengeluar susu, hasil tenusu. Jenama ini dah dapat nombor 1 di Singapura dan nombor 3 di Malaysia. Ia akan disenaraikan. Itu satu contoh. Tapi ia memerlukan dasar yang baik, ia memerlukan bantuan yang baik. Dan Tuan Dipertua, akhir sekali, saya ingin sebut sikit isu kawasan saya. Seminit ya. Ada satu projek di kawasan saya yang juga melibatkan orang-orang yang tidak bertanah. Projek menaik taraf laluan 7 dari persimpangan Lencongan Barat ke persimpangan 3 Kemboja Kedah. Ini projek Kementerian Kerja Raya Malaysia. Ada 100 keluarga yang lebih kurang yang terlibat. Mereka ada yang telah tinggal di situ 50 tahun. Ada yang lebih dari 50 tahun rumah pusaka. Sekarang jalan itu, Jalan Putra disebut di Kedah, Jalan Alostar Kangar nak diperbesarkan. Semua rakyat, termasuk saya, menyokong usaha membesarkan jalan. Tetapi sebelum jalan itu dibesarkan, mereka telah menerima surat bahawa mereka telah didapati menceroboh tanah rizab Mada. Mada ditubuhkan tahun 1972. Ada orang situ yang merupakan rumah pusaka yang lebih lama tinggal di situ. Dan kita faham kedudukan geografi telah berubah. Lebih 50 tahun telah berubah. Jadi ini adalah merupakan perkampungan-perkampungan, rumah-rumah, sebagiannya rumah tradisional. Mereka dibina di tanah sedemikian, tapi 50 tahun, 30 tahun, 40 tahun dulu keadaannya berlain. Tidaklah wajar mereka tiba-tiba diberikan surat, dituduh sebagai penceroboh dan akan diugut, akan didakwa dan hukumannya sampai denda RM500,000. Hampir kebanyakan mereka ini B40 dan ada ibu tunggal dengan anak kecil yang itu rumah pusaka yang diwarisi sejak 1972. Kemana beliau akan pergi? Dan ketika semua rakyat perit sekarang dengan keadaan ekonomi yang sangat mencengkam selepas pandemik, saya rasa ada tidak wajar kita mengenalkan satu deraan yang begitu kepada rakyat kita sendiri. Ia bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, ia bertentangan dengan semangat perlembagaan dan rukun negara. Maka saya minta supaya Menteri menjawab, supaya sekurang-kurangnya kalau tak dapat diberikan pampasan secara legal kerana memang itu tanah bukan kepunyaan mereka di atas kertas, walaupun mereka berdudukinya berpuluh tahun, maka diberikan pampasan yang munasabah, menunjukkan bahawa kita menghargai kemanusiaan mereka dan mereka sebagai manusia, diberikan wang ihsan dan sebagainya. Terima kasih Tuan-Tuan atas peluang diberikan dan saya menyokong titah ucapan Sri Perkara Baginda Yang Agung. Terima kasih. Terima kasih, Rahmat Kuala Kedah.